لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره والله أعلم. Ringkas belakang kita ambil sekali. Para ulama mengatakan Nabi SAW berbuat begini, apa dia buat lagu ni, untuk menyatakan kepada mereka dan untuk memberi bimbingan kepada mereka terhadap sesuatu yang sepatutnya mereka lakukan. Nabi SAW mengajar mereka dengan perbuatannya, dengan perbuatan. Itu satu. Yang kedua, tidak mengapa, ini hak-hak kesimpulan yang Imam Nawawi buatlah ni, tidak mengapa seseorang itu mengajak isterinya untuk bersetubuh pada waktu siang hari ataupun selainnya, walaupun isterinya itu sedang sibuk melakukan kerja, tapi kerja yang boleh ditinggalkannya lah. Boleh. Sebab boleh jadi seseorang itu terlalu kuat nafsunya, sehingga kalau tidak dipenuhi, nafsunya itu akan jadi memudaratkan tubuhnya, hatinya, penglihatannya, dengan sebab takhir, dengan sebab melewatkan itu, melambatkan, boleh jadi memudaratkan. Itulah secara ringkas Imam Nawawi sebut. Di sini ada beberapa perkara. Satu, Nabi SAW ni bila tengok perempuan, adakah dia sampai timbul nafsu lagu tu, dia nak terhadap timbul nafsu terhadap orang perempuan lain, dan ini adakah tidak bercanggah dengan sifat maksum dia tu? Adakah sifat maksum dia tu tidak termasuk hak ni, tidak merangkumi hak ni? Mana sehingga dia ni kalau tengok kepada perempuan pun tak ada kau satu. Adakah begitu? Jawabnya ulama mengatakan dalam masalah ni tidak salah. Nabi SAW tidak lagi maknanya bercanggah dengan sifat maksum dia. Kalau sekiranya dia tengok, dia kena berasa naik nafsu sikit. Seperti mana kalau dia ada apa-apa, dia berasa takut, berasa sedih. Misalnya bila Jibril mula-mula jumpa dengan dia, kan balik suruh selimut, takut, dia takut, gementar, gementar dia bila balik. Itu sifat manusia, hak asal lagi. Sebab dia ni manusia, sebagai manusia dia boleh timbul benda-benda macam tu. Cuma dia tidak berlanjutan, tidak hanyut orang kata, dalam perasaan tu tidak hanyut, tetapi sekadar terlintas berkenan, itu ada. Tidak salah hak tu. Tidak mengapa lagi, tidak bercanggah dengan sifat maksum dia. Tidak kata bila Nabi ni dia tengok perempuan belah mana comelnya, tak ada berasa ke satu. Tidak. Bahkan itu bercanggah dengan Quran sendiri. Walau a'jabaka husnuhunna. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabi la tahillu lakan nisa min ba'd wala an tabaddala bihinna azwajan. Begitulah ayat tu. Maknanya kamu tak boleh dah berkahwin dengan perempuan, tak boleh nak tukar isteri-isteri kamu, walaupun kecantikan mereka membuat engkau tertarik. Maknanya dia ada tarikan. Kecantikan itu membuatkan Nabi SAW tertarik juga. Ataupun sesuatu yang lain lah, sesuatu yang ada tarikkan dia lah, boleh menarik dia sebagai manusia seperti mana orang lain. Cuma orang lain itu hanyut, dia tidak hanyut. Itu beza. Tidak kata bagi dia serupa je, comel kau tak comel, kau ada tarikan kau tak ada tarikan, serupa je. Bagi kita yang beza. Dia manusia juga. Bila manusia sebagai manusia, dia ada sifat-sifat. Sebab itulah dari segi i'tiqad kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi tu dilantik dari manusia, dan sifat manusia tu dia ada sebab kita hak asas dia tak ada. Kalau tidak, kita akan boleh buat alasan kita tak boleh nak turut dia, muka dia tidak suka kita, tidak suka kita. Dia tengok orang perempuan pun tak ada kuasa kepada satu,
Tengok kepada harta benda pun tak ada segala satu. Langsung tak ada. Jiwa dia tu tak ada langsung. Boleh jadi orang kata begitu. Sebab malaikat lah. Tengok apa pun tak ada apa. Tetapi kalau dia ni supaya kita, tapi dia kawal. Dia boleh kawal, dia boleh kontrol. Maksudnya sebagai manusia boleh sebenarnya mengatasi benda-benda tadi. Barulah ada faedah. Nabi itu sebagai manusia, diutuskan sebagai manusia. Kalau malaikat, tentulah banyak alasan pula. Lepas tu Nabi SAW ni, apabila dia nak menyatakan sesuatu, kadang-kadang dia berlaku kepada diri dia sendiri. Berlaku. Sama ada sengaja atau tidak sengaja. Hak tidak sengajanya misalnya, dia tidur, suruh dah Bilal. Gerak Bilal, jagalah. Nanti gerak kita, popok kita nak tidur. Bilal pun duduk jaga. Akhir sekali terlelap, dia pun terlelap. Jenera tu. Sekali dengan orang lain-lain. Tahu-tahu cerah dah. Panas matahari dah. Nabi SAW sudah tinggal semaya. Tengok. Sudah tertinggal semaya dalam waktunya. Tak semaya dalam waktu. Dia pun ajak sahabat, mari. Kita pergi. Sahabat-sahabat pun terkejut. Dalam keadaan risau belakang. Kesal kata. Nabi SAW kata pada Bilal, apa ni? Bilal kata, Tuhan yang telah mengambil kesedaranku juga telah mengambil kesedaranmu dan orang-orang lain. Tuhan tu Tuhan yang di tangan dia lah kesedaranku, Tuhan tu juga di tangan dia kesedaranmu dan orang-orang lain. Tu tak apalah, Nabi SAW pergi semaya. Ni tidak sengaja lah, tidak sengaja berlaku juga. Ada hikmah berlaku tu, ada hikmah. Sebab kita ni semaya ni kan, tengoklah semenjak balik sampai mati kena semaya. Orang lelaki terutamanya sampai mati tak ada kecuali musafir kalau lagu mana, kecuali adalah dalam keadaan seperti yang kita belajar dalam kitab. Kalau umumnya dak kena semaya sama. Wah, nak jaga 5 kali sehari ni sepanjang hayat kita, payahkanlah. Waktu pula nak tepat, nak kita terjaga. Kalau sekiranya tak berlaku walaupun sekali dua kepada Nabi SAW, tentu kita akan berasa satu macam. Kita akan berasa kita ni kurang ke mana-mana. Nabi SAW tak pernah berlaku kepada dia benda ni, tapi berlaku kepada kita. Nak ceritanya orang yang tinggi di sisi Allah SWT bukan tidak mungkin berlaku benda-benda ni kepada dia. Cuma tidak banyak, ia tidak turut error, tidak sengaja berlaku. Tapi nak cerita orang yang tinggi, dia boleh meningkatkan kita. Walaupun ada berlaku gitu, kita boleh meningkatkan kerohanian kita walaupun dalam keadaan begitu. Tak apa, Rasulullah sendiri pun ada berlaku. Senang hatilah kita, jadi berasa sedap hati sikit, terhibur sikit. Kalau tidak, rasa sedih benar. Sebab Nabi SAW tak pernah berlaku, kok mana-mana pun tak molek lah kita kata. Tidak. Dia berlaku juga, dia terlupa. Sebagai manusia dia terlupa sembahyang. Perkara yang paling utama kira-kiranya Nabi ni tak terlupa lah sembahyangnya. Kira-kiranya sembahyang itulah yang paling menyeronokkan dia. Sembahyang tu sampai dekat nak subuh baru berhenti. Ada ketika sampai dekat nak subuh baru berhenti. Kuatnya sembahyang. Tapi ada ketika ada terlupa. Dia nak cerita tidak sengaja berlaku dengan dia sendiri, berlaku kepada dia sendiri. Nak menceritakan bahawa perkara ni tidak jadi kurang seseorang tu kalau sekiranya berlaku kepada dia. Nabi SAW sendiri pun berlaku kepada dia. Tapi ada yang tidak mungkin berlaku pada Nabi. Misalnya dia berzina, dia mencuri. Adakah pernah? Bukan Nabi kita sajalah, Nabi lain. Adakah? Tak ada. Sepakat ulama, sepakat tak ada. Tak sedut cari tu. Kalau ada tak betul tu, tak betul. Selalu boleh kata selalu. Sebab apa? Itu tidak layak. Tidak layak dengan kedudukan seorang Nabi. Kalau dia terlupa, dia tertidur, tinggal sembahyang, dia naik nafsu sikit, dia begitu gini, itu mungkin ada sebagai manusia. Dan penyelesaiannya ditunjukkan dengan dia sendiri buat. Nak mengingatkan kepada kita, menghiburkan kita bahawa tak apa. Janganlah kita berasa sedih sangat kalau sekiranya berlaku perkara itu kepada kita. Itu hak tidak sengaja. Hak sengaja, dia kencing sambil berdiri. Dia kencing sambil berdiri. Sehingga Aisyah kata, dia kata dia tak pernah tengok Nabi SAW kencing sambil berdiri. Sesiapa kata dia
Nabi kencing sampai berdiri. Bohong, dia kata. Aisyah kata, siapa macam tu? Tetapi Nabi SAW jelas telah kencing sampai berdiri beberapa kali. Telah kencing sampai berdiri, jelas. Lepas tu ulama kata, macam mana Aisyah sampai menafikan begitu? Dia hak di rumah. Dia tak aja tengok. Betul lah dia royak, dia tak aja tengok. Orang lain royak, dia tengok di luar rumah ketika dalam perjalanan. Dia kencing sampai berdiri. Semua ni nak cerita, makna kepada orang lain, kepada kita semua boleh buat. Tidak jadi kurang seseorang itu darjat dia di sisi Allah SWT dengan melakukan perbuatan seumpama itu. Walaupun hak dia ajar sebenarnya tidak lagu tu. Kalau boleh sebaik-baiknya sambil duduk. Sebab itu lebih menutup kedudukan diri dia dari pandangan orang. Lebih terhindar dari pandangan orang. Tapi berlaku kepada dia buat. Nak ceritanya benda ni tidak besar mana. Tidak besar mana. Kalau kata kurang molek, bukan kata siapa dosa, tidak. Kalau siapa dosa, Nabi SAW maksum, terpelihara dari dosa. Ini bukan dosa. Apa begitu juga ni? Ini masuk sifat manusia tu. Jadi mencetus sifat ataupun perasaan sebagai manusia, semula jadi manusia. Iaitu berkenal, timbul nafsu. Tak apa. Hal ni memang ada. Tidak bercanggah dengan Quran dan tidak bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih begitu banyak. Lepas tu kalau berlaku gini nak buat macam mana? Dia Nabi SAW dia tidak segan. Dia segini. Lepas tu hak kata dia lebih malu dari gadis di balik tabir dia tu lagu mana? Lebih malu pada yang bukan sebenar, bukan hak. Hak ni termasuk hak lagi lagu ni. Hak sebenar lagi dari sisi ajaran agama. Tak apa kecek lagu tu. Direct lah kita kata. Direct kecek. Royak pada sahabat-sahabat dia. Sahabat dia pun senyap, tak kata apa. Ada orang tu dia pergi, dia suruh. Dalam setengah riwayat dia sendiri pergi. Dalam setengah riwayat kata dia suruh orang lain pergi. Cepat-cepat kawan tu keluar. Itban nama sahabat tu. Cepat-cepat keluar. Nabi SAW kata, Allah kesian kata dia dah. Barangkali kami telah membuatkan kau bergopoh kata dia. Maknanya Nabi SAW nampak dia ni duduk tengah berseronok-seronok dengan isteri dia. Tiba-tiba bunyi Nabi SAW bagi tubik tergesa-gesa dia. Nabi SAW berkata, Allah, dia direct, dia kata lagu tu. Pernah berjumpa dengan Abu Hurairah salam dengan dia. Lepas tu Abu Hurairah apa? Ketika Nabi duduk kamar-kamar, Abu Hurairah lari pergi mandi balik mari. Tadi pergi mana? Nabi tanya dia, pergi mana? Dia pun cerita, saya dalam keadaan berjunub, saya berasa tak sedap nak duduk sekali dengan Rasulullah dalam keadaan saya kotor. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW kata, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, kata dia, orang mukmin tak najis, kata dia. Tengok. Jadi dia tahu benda-benda dekat-dekat sangat tu, di sekitar tu dia direct, dia cerita. Dalam hadis banyak kita jumpa Nabi SAW cium isterinya, isteri dia pun manja dengan dia. Nabi SAW tidur atas paha bini dia. Tunjuk belakang. Cukup dah kalau nak kira, cukup dah. Tak pandai sekatu. Sebelum pergi sembahyang, baru ni kita jumpa dalam Sunan Abi Daud, sebelum pergi sembahyang dia siung dulu isteri dia, lepas tu keluar pergi sembahyang, tak ambil air sembahyang. Mana mesranya dia dengan isteri dia tu, begitu sekali kasih sayang dia dengan isteri dia. Dan dia nak menunjukkan, tidak kata walaupun dekat nak ibadat tu tak boleh dah, dia kena sebelum ibadat tu berapa minit, tak boleh langsung ada hubungan dengan perempuan, tak boleh langsung makan makanan, tak boleh, kena putus, tak ada. Baru nak lepas tu tubik sembahyang. Nak ceritanya tak ada menghalang untuk seseorang tu berapat diri dengan Allah SWT walaupun baru dia melakukan hubungan dengan perempuan. Ada ketikanya Nabi SAW tubik nak sembahyang, dia nak takbir dia. Nak takbir, setengah riwayat kata dia sudah takbir. Dia pun masuk, dia suruh tunggu kata dia. Dia pun masuk dalam rumah dia tu, mandi keluar mari, titik rambut dia. Dia lupa dia berjunub, dia tak mandi lagi, dia pergi mandi. Maknanya sahabat-sahabat tengok tu semua tu. Ini semua hak, benar, sah, halal, tidak perlu dimalui. Kita tak perlu malu kerana benda-benda macam ni. Gini.
Lepas tu dia kata